Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa alihi al-kiram wa ashabil azam, wa hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya alim allimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Ya alim khalliqna bi khuluqin ilmin wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilm. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-muslim lisani bi nurihi wa ala alihi kana hatin wa nafasin dama wasi'ahu ilmuka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kitab Asas Akidah Quran Takmir Negeri Sembilan. Masih lagi dalam tajuk bab qudrah Allah SWT pada muka surat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga i'tiqad yang berkaitan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dah bincang berkaitan dengan i'tiqad qadariyah, iaitu i'tiqad qadariyah ni, mazhab ini dia menyandarkan akan segala usaha itu kepada diri mereka sendiri, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dia, susah dia, kaya dia, miskin dia, semua atas usaha mereka sendiri. Mereka tak kata itu usaha daripada datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama tidaklah sampai menghukum kafir akan golongan ni. Hanya kira sebagai fasik kerana kesalahfahaman mereka. Begitu masuk i'tiqad yang kedua, i'tiqad Jabariyah. Perkataan Jabariyah itu nisbah kepada Jabbar, tergagah. Maksudnya, sesiapa beriktikad bahawa manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar ataupun memilih sama sekali, maka i'tiqad itu namakan sebagai i'tiqad Jabariyah. Maksudnya i'tiqad Jabariyah ialah mereka menyerahkan, mereka kata bahawa segala apa yang berlaku kepada mereka, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia jadi jahat sebab Allah dah takdirkan. Jadi miskin sebab Allah dah takdirkan. Dia kaya sebab Allah dah takdirkan. Bukan sebab usaha mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan Qadariyah tadi. Qadariyah mereka menyandarkan setiap usaha mereka itu ke atas diri mereka sendiri. Mereka tidak menyandarkan pada Allah atas kejayaan mereka. Jabariyah mereka menyandarkan apa saja yang berlaku kepada mereka semua kepada Allah. Mereka berasa ke, mereka baik pahala ke, mereka baik jahat ke, baik, semua Allah. Mana Allah sudah menentukan benda tu. Allah dah tentukan dia jadi orang jahat. Sedangkan Allah bagi kita akal untuk milih mana yang baik dan mana yang buruk. Tak, mereka sandarkan apa sahaja yang berlaku mereka itu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Iaitu perbuatan baik dan jahat yang dilakukan dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Allah betul-betul. Itu faham mereka. Mereka menganggap apa yang berlaku kat mereka ni terpaksa. Terpaksa ikut apa yang telah Allah rencanakan untuk mereka tu. Mana mereka tidak ada pilihan. Mereka tak ada usaha untuk mengubah diri mereka tu. Sedangkan kita lah yang sebab kita jadi baik ataupun jahat. Kita berjaya sebab usaha kita. Tetapi ada tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iaitu perbuatan baik dan jahat yang dilakukan dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Allah semata-mata. Mana mereka menyalahkan Allah kalau mereka baik jahat, jadi miskin. Mereka akan puji Allah kalau mereka jadi kaya. Allah bagi dan ikut ini Allah tentu ni I'tiqad Jabariyah ini mengatakan buat maksiat tidak berdosa kan Allah Taala yang mentakdir. Nampak? Dia buat maksiat, berzina ke tak berdosa kat dia. Sebab perbuatan dosa tadi yang dibuat tadi semua atas kehendak Allah. Allah dah tentukan. Allah dah paksa dia untuk berzina atas. Dia buat tu bukan sebab dia, sebab Allah yang telah tentukan dia buat berzina. Faham? Man dia serahkan semua benda-benda yang dia buat tu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fahaman Jabariyah. Faham? Qadariyah tadi dia tak ada kait dengan Allah. Dia sendiri. Tapi Jabariyah ni dikaitkan apa dia buat itu semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan boleh faham tadi? Pelaksanaan i'tiqad Jabariyah. Sesungguhnya i'tiqad ini mengiktikadkan hamba itu dipaksa Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa Allah semata-mata pada segala perbuatan sama ada yang disengaja ataupun tidak. Mana semua perbuatan yang dibuat tu semua Allah dah paksa dia. Dah tentukan. Dia buat itu maksud dia. Jadilah manusia itu sama seperti pucuk rua. Apa ni pucuk rua ni? Tak usah. Ditiup lalang lah bukan talang ditiup oleh angin tiada baginya kekuasaan. Maksudnya apa? Jadi jangan tumbuhan jangan lalang lah ikut dia. Kalau angin tu tiup ke kiri, kanan. Mana dia tak ada kuasa nak mengarahkan dia ke mana yang dia suka. Dan ikhtiar. Tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha. Sama sekali. Maknanya tak ada. Mana semua tu Allah yang telah tentukan. Allah yang jalankan. Dia berzina ke, dia jadi orang baik ke, jadi orang jahat ke, mana semua itu sudah Allah paksakan ke dia. Mana segala perbuatan yang jahat yang dia buat itu tidak akan disandarkan kepada dia. Semua sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, maka i'tiqad ini membawa kepada tidak bergunanya syurga, neraka, Rasul, Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lalu, agama dan segala undang-undang. Semuanya tidak ada faedah. Tak ada faedah lah. Tak ada faedah syurga neraka lah. Sebab apa? Semua perbuatan baik kau jahat kau yang dibuat semua disandarkan kepada Allah. Mana maksudnya? Akhir sekali natijahnya perbuatan jahat yang dibuat itu tidak berdosa. Tidak ada salah bagi dia. Sebab apa?
Allah dah tentukan dia jadi orang yang berdosa. Ini bukan salah dia. Salah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dia sebagai orang yang berdosa. Tak gunalah juga nak kau. Tak gunalah dah. Sebab apa? Nak apa? Sebab semua itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham I'tiqad ini salah. Nampak? I'tiqad ini. I'tiqad ni maksudnya, i'tiqad maksudnya pegangan. Pegangan. Pegangan ini salah, sesat, bertentangan dengan akal, adat dan agama. Nampak? Salah i'tiqad ni salah. Jangan ikut jangan ini. Hukumnya fasik. Fasik itu orang yang mengekali dosa-dosa besar, itu fasik. Tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir, tapi tidak sampai kepada kafir. Puak Jabariyah ni samalah macam Qadariyah tadi. Ulama tidak menghukum dia sebagai kafir. Jabariyah pun ulama al-sunnah tidak menghukum mereka sebagai kafir. Kerana fahaman itu menidakkan perkara yang ada. Maksudnya mereka berpendapat tidak ada usaha pada hamba, sedangkan yang sebenarnya hamba itu ada usaha yang memberi kesan. Maksudnya kita diberi akal oleh Allah, diberi ikhtiar oleh Allah untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Allah dah beri kita ilmu, beri kita pengajar melalui lidah Rasulnya, ajar kita mana yang baik, mana yang buruk. Kita ikutlah yang tu. Ni nak menyalahkan dia berdosa, dia mencuri sebab Allah dah takdirkan Eden mencuri tadi. Seperti dia menyalahkan Allah lah. Maknanya apa perbuatan yang dia buat itu tidak berdosa ke dia, sebab apa? Bukan dia nak mencuri. Allah tak paksa dia untuk mencuri. Salah tu. Oleh itu, i'tiqad ini menjadikan seorang itu malas dan tidak berusaha. Bapa miskin, Allah dah tentukan menjadi orang miskin. Sedangkan Allah beri dia tenaga, usaha, ikhtiar untuk dia jadi orang kaya. Tapi semua itu dengan izin Allah. Untuk jadi pandai, semua Allah telah sediakan untuk kita untuk berusaha, berikhtiar, berdoa. Itu semua cara kita untuk mencapai kejayaan dan diusahakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara alasanlah kalau orang tu malih. Kalau malih tu, orang malih kan. Asal malih tak? Allah dah tentukan dia malih dah. Itu bahaya jawapan tu. Sebab jawapan tu seumpama seperti jawapan Jabariyah. Faham Kita selesai tuan. Bab Jabariyah. Boleh faham tak? Ada soalan? Tentang fahaman Jabariyah. Jangan sekali kita menyandarkan perbuatan yang tak baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu fahaman yang kedua. Pertama, dari segi kudrah lah. Pertama fahaman Qadariyah yang menyandarkan apa yang dibuat itu pada diri sendiri, bukan pada Allah. Yang kedua itu fahaman Jabariyah, itu menyandarkan segala apa yang dibuat itu kepada Allah. Faham? I'tiqad yang ketiga. Kita lah ni. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ni kita Ahlussunnah wal Jamaah. Perkataan Ahlussunnah wal Jamaah itu maksudnya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan sahabat. Mana? Perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah merujuk kepada Rasulullah. Jamaah merujuk kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang itu mengikut perjalanan Nabi dan para sahabat. Faham? Okey. Perkataan Al-Sunnah wal Jamaah itu maksudnya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan sahabat. Faham? Okey. Yaitu orang yang beriktikad. Ini sunnah beriktikad
bahawa hamba itu tidak terpaksa. Kalau Jabariyah tadi kata apa? Terpaksa, kan? Sunnah kata perbuatan hamba itu tidak terpaksa semata-mata dan tidak memberi kesan segala perbuatan yang disengajakan. Beri kesan dengan izin Allah. Perbuatan yang disengajakan pada zahir itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Maksudnya kita diberi usaha dan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk milih yang baik dan yang buruk. Bukan semuanya kita sandarkan pada Allah. Yang tidak memberi kesan, tidak bermakna usaha yang kita buat tu, contohnya pelajar dia nak dapat A dalam SPM agama, katakan dapat A, maka dia pun usaha dia baca buku. Perbuatan dia baca buku itu maksudnya apa? Maksudnya tidak akan memberi kesan kepada keputusan dia. Kalau Allah izinkan dia dapat A lah dia. Tapi kalau Allah kata walaupun kau banyak baca buku tetap dapat C, sebab kau baca buku bukan baca buku. Dalam buku tu ada handphone. Itulah kira kan. Tak payah A dah. Itulah ya. Padahal hakikatnya perbuatan sengaja hamba itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha, berikhtiar, berdoa. Segalanya kita serahkan pada Allah. Itu sebab ada sifat apa? Dalam kita berusaha dan berdoa ada apa? Mesti ada sifat tawakal. Sebab kita berusaha, kita berdoa, tawakal. Kenapa? Maksudnya kita menyerahkan segala urusan kita, segala ikhtiar kita, segala urusan kita kepada Allah. Allah yang memberikan kejayaan ataupun tidak atas usaha dan ikhtiar kita ni. Kenapa ada tawakal? Agar hamba Allah itu tidak kecewa dengan keputusan yang keluar. Contohnya kita dah berusaha, kita main saham. So kita cari duit, kita berusaha sungguh-sungguh. Tengok sahamnya tu, jatuh saham itu atas kehendak Allah. Bila kita bertawakal, kata tawakal tu Allah, aku berserah akan usaha ini kepada Allah. Bila kita serah, maksudnya kalau perbuatan itu berjaya ataupun tidak, ia tidak akan memberi kesan kepada hati kita. Kita takkan sedih dan kita tidak akan menyalahkan akan gagal kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mana? Itu sebab ada tawakal, agar manusia itu tidak apa? Tidak menyalahkan kalau katakan gagal kepada Allah, sebab kita dah serahkan pada Allah. Faham? Sunnah berpendapat bahawa kita ada usaha dan ikhtiar. Berjaya atau tidak itu semua terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat pertengahan. Mana kita tidak menyandarkan pada kita. Kalau Qadariyah tadi, dia sandarkan 100% pada diri dia. Dia berjaya ke, dia kaya ke, sebab dia usaha. Jadi bukan Allah yang beri kaya. Kaya sebab usaha dia sendiri. Kalau Jabariyah tadi, dia menyerahkan segala keputusan itu bulat pada Allah. Tidak ada kena mengenakan diri dia. Dia berasa ke, pahala ke, semua sebab Allah yang bagi. Maksudnya tu sebab tak gunalah syukur aku sebab apa? Tak ada yang berasa. Semua dia sorahkan kepada Allah. Mana dia bukan berasa lah. Kalau dia berzina pun tak berasa sebab Allah dah tentukan dia berzina. Allah tentukan dia mencuri. Sebab perbuatan dia itu Allah yang paksa dia buat. Tidak bagi ahli sunnah. Ahli sunnah kita ada ikhtiar, kita ada usaha, ada doa, dan kita serahkan segala urusan yang kita usaha doa tadi kepada Allah Subhanahu wa
wa taala. Tidak menyerahkan pada diri kita sendiri bulat-bulat. Faham? Itu i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Faham? Tanam dalam diri kita tentang i'tiqad tersebut. Pelaksanaan i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Walhal kan sekalian makhluk berusaha dan berikhtiar pada zahir. Maksudnya mana kita ni hanya mampu berusaha, berikhtiar, berdoa pada zahir. Hakikatnya sebenarnya Allah Ta'ala yang menjayakannya. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menjalankan. Walaupun dengan usaha kita, ikhtiar kita, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang menjalankan usaha kita tersebut. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan hakiki dengan suruhan dan tegahan. Dan itulah sebab bagi pahala dan juga dosa. Maksudnya itu. Maknanya usaha kita hanya mampu berusaha, berikhtiar dalam melakukan suatu perkara. Berjaya tidak itu dengan izin Allah. Dan apa yang kita buat tadi sudah Allah takdirkan, kuasakan. Mana Allah sebenarnya Allah yang menjalankan usaha kita tersebut. Zahirnya kita yang menjalankan, tapi hakikatnya Allah yang menggesa, yang menyuruh kita melakukan perkara tersebut, dan Allah yang berikan kejayaan. Sebab kita jauh daripada dosa zina, dosa syirik. Sebab apa? Hakikatnya Allah yang menjauhkan kita daripada dosa-dosa tersebut. Menyebabkan kita dapat pahala sebab kita menjauhkan dosa-dosa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak hanya berserah sahaja kepada nasib, ketentuan takdir daripada Allah, tanpa berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baik. Maksud kita bukan gulungan macam Jabariyah. Kita sorah bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita ada al-sunnah, ada apa? Ada usaha dan ikhtiar dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut. Berjaya tidak dengan izin Allah. Bukan nasib. Kita bukan bergantung pada nasib dah. Maknanya kita ada usaha, kita ada ikhtiar. InsyaAllah dengan usaha ikhtiar tu Allah makbulkan segala doa kita doa dan usaha kita tersebut. Yang ketiga, hendaklah difahami dengan baik dalam masalah ini, manusia itu telah disuruh berikhtiar, mencari, bekerja, berusaha membuat kebaikan, beramal soleh, dan juga dilarang sebaliknya. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah Allah Ta'ala dan berhenti dari mengerjakan segala larangannya. Maksudnya apa? Maksudnya kita telah diajar dengan ilmu, dengan ajaran daripada Nabi, daripada Al-Quran. Maknanya kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suruh kita buat perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita diberi akal fikiran untuk memikirkan perkara-perkara tersebut. Maknanya tidaklah kita menyandarkan bila kita berjahat, buat dosa, kita sandarkan pada Allah. Tak. Allah bagi kita pilihan ilmu
untuk kita memikirkan perbuatan yang kita buat itu betul ataupun salah, atau bertepatan atau tidak dengan agama. Dah ada pilihan. Maka Allah beri pilihan yang baik ke yang buruk. Di mana taklah kita menyalahkan segala perbuatan kita itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sahaja perkara-perkara yang kita buat itu semua dengan usaha kita, ikhtiar kita, tetapi hakikatnya semua dengan keizinan Allah. Dapat kita datang masjid malam ni, bukan dengan sebab kuasa kita, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan yang start motor, naik motor daripada rumah tuan sampai masjid, tetapi semua ini dengan keizinan daripada Allah. Kalau Allah tak izinkan, mungkin tengah jalan tadi motor rosak kau, balik rumah tak main masjid. Walaupun sebenarnya kita nak pergi, kita nak usaha, tapi sebab Allah tak izinkan kita pergi masjid, tak boleh balik. Tapi dapat kita datang masjid ni sebab dengan keizinan, dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar manusia itu tidak sombong. Itu sebab kita kena faham. Apa sebab kita sandarkan kepada Allah? Sebab agar kita tidak menjadi sombong. Sebab kita sandarkan apa kita buat semua sandar kita. Nasli kita jadi macam Fir'aun lah, sombong. Apa dia buat tu semua disandarkan kepada diri dia. Akhirnya sombong dan akhir kali kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min zalik. Faham? Yang keempat, dihukumkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan. Maksudnya al-i'tiqad al-sunnah wal jamaah itulah yang sebenar-benarnya yang perlu kita ikut, dan ia bersifat pertengahan. Mana qadar lebih berlebih tidak, berkurang tidak. Kalau qadariyah ni berlebih, sehingga disandarkan apa dia buat itu pada diri dia, bukan pada Allah. Kalau jabariyah pula terlampau kurang pula, disandarkan semua perbuatan jahat baik dia kepada Allah SWT. Kita tak. Kita menyandarkan apa? Segala perbuatan, segala perkara itu kita usahakan, tapi semua dengan keizinan daripada Allah. Kalau Allah benarkan benda kita buat itu berlaku, berlakulah. Tak benar, tak berlaku, tak berlakulah. Mana kita tak menyandarkan kepada diri kita sendiri, kita sandarkan pada Allah atas perbuatan baik yang kita buat tersebut. Dihukumkan i'tiqad al-sunnah wal jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan, tawassul, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan meniadakan perkara yang tiada. Berkata ahli sunnah pada hamba itu, berkata ahli sunnah, pada hamba itu ada usaha. Dia ada koma tu, dia tahu siapa. Macam kitab lama. Berkata ahli sunnah, pada hamba itu ada usaha, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan meniadakan perkara yang tiada. Itu so. Berkata ahli sunnah, pada hamba itu ada usaha kerana sememangnya ada usaha, dan mereka itu menindakkan hamba itu terpaksa semata-mata. Sunnah kata apa? Zahirnya memang ada usaha. Usaha tersebut maksudnya apa? Maksudnya bukan dipaksa. Sebab itu atas memang usaha daripada hamba itu sendiri. Bukan kerana dipaksa untuk melakukan perkara itu. Kita memang nak solat, kita memang nak buat jahat, kita memang nak buat baik. Itu usaha kita. Bukan kita dipaksa untuk melakukan perkara tersebut.
Sebab dihukumkan i'tiqad ahli sunnah itu pertengahan kerana ia tidak terlalu keras seperti qadariyah. Maka sebaik perkara itu ialah yang pertengahan, sebagaimana tersebut dalam asar khairul umur awsatiha. Sebab perkara itu yang pertengahan sahaja. Mana ya? Ahli sunnah ni dia pertengahan, tidak menyandarkan pada diri sendiri dan tidak menyalahkan Allah atas perbuatan mereka tersebut. Itu maknanya keempat ni kita ni bersifat pertengahan. Yang kelima, penjelasan Al-Quran Sunnah yang kelima, sebagian orang Islam mengikut fahaman Jabariyah. Sebagian orang Islam ada yang mereka ini terikut terbawa-bawa macam fahaman Jabariyah. Sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, walaupun mereka tak mengaku, tapi cakap itu macam cakap fahaman Jabariyah. Tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan perkara tersebut. Bagi menguatkan kenyataan ini diambil daripada kepercayaan mereka tatkala ditanya, kenapa awak tidak naik haji? Dijawabnya, belum ada seru. Maksudnya dia cuba menyalahkan Allah macam Jabariyah. Belum ada seru. Maksudnya dia tak pergi haji sebab Allah tak izinkan dia pergi. Sebab kan dia ada usaha ikhtiar untuk duit untuk pergi haji. Dapat itu dengan izin Allah, bukan. Sebab perkataan belum ada suruh ni banyak kita cakap. Kita tak sedar. Kita bukan Jabariyah, tapi kita tak sedar. Kita bercakap macam kita ni macam orang Jabariyah. Itu betul? Menyalahkan Allah pada setiap perkara. Kenapa tak lagi? Belum ada seru. Sedangkan Allah bagi kita usaha, carilah. Bulan ada seru. Kenapa tak kata seru? Belum ada seru. Mana? Itu dah salah. Dah macam pahaman Jabariyah, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, contoh lagi, apa sebab si fulan itu bercerai? Maka dijawabnya sudah takdir. Sedangkan ia boleh dielak. Kalau dia tak berlaku perkara antara suami isteri, maka tidak akan berlakulah perceraian. Maka dia salahkan takdir sebab orang tu bercerai. Mengapa Fatah Amin dengan Fazrul cerai? Sudah takdir. Tadi mana disalahkan menyalahkan takdir atas sebab berlakunya perceraian tersebut. Apabila ditanya apa sebab nakal, apa sebab mencuri, apa sebab tak maju, maka dijawabnya sudah nasib dan sudah bahagiannya. Maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah. Hakikatnya kita bersifat macam orang Jabariyah, itu menyalahkan Allah atas sebab kita tak kahwin, sebab kita kita miskin, sebab kita bercerai dan sebagainya. Itu semua sebab Allah yang buat. Itulah kira Allah Taala. Allah yang telah Allah takdir dan sebagainya. Maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya kerana ia menyangka seolah-olah Allah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Demikian sangatlah salah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 79. Maksudnya,
apa juga kebaikan, nikmat, kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Mana? Apa saja nikmat yang kita dapat semua datang daripada Allah. Itu tanda kita bersyukur. Dan apa yang berlaku kat kita, sakit jantung ke, mata tinggal sebelah ke, itu semua sebab apa? Mungkin sebab kesalahan diri kita yang menyebabkan Allah turunkan sedikit ujian, bencana kepada kita sebab mungkin kita banyak dosa dan sebagainya, maka Allah turunkan bencana. Sebab untuk apa? Kadang-kadang untuk sebagai cara untuk menghakis dosa kita tersebut. Dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia sebagai seorang rasul yang membawa rahmat. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat itu. Sifat itu sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kena faham Kena faham. Jangan kita beriktikad macam iktikad qadariyah ataupun jabariyah. Kita i'tikad kita adalah i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah yang bersifat tawassut ataupun pertengahan. Allah bagi kita usaha, ikhtiar agar kita bekerja, memilih. Kalau qadariyah tu dia usaha dia, ikhtiar dia disandarkan kepada diri dia sendiri. Kalau jabariyah pula usaha ikhtiar itu disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah pula isyarat sekejap ya. Usaha dan ikhtiar itu dia sandarkan pada dia dengan syarat semua apa yang dilakukan itu dengan keizinan Allah. Maka dia tidak akan kecewa kalau dia gagal, dan dia akan bersyukur pada Allah sebab Allah mengurniakan kejayaan kepada dia. Insya-Allah. Banyak ya. Sikit kan. Tapi dah habislah habis hari ini sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat ma'ani. Yang pertama sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Bulan doleh lah. Doleh esok kita masuk pula sifat kedua atau yang ke-8 sifat iradah Allah. Iradah iaitu sifat kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Soalan tu, ada soalan kan? Soalan? Tak. Insya-Allah semoga Allah kurniakan kita kefahaman. Saya cuma boleh menerangkan, beri faham tidak itu Allah yang memberi kefahaman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alim kulla ulum ya sami' du'al mazlum la taj'al fi majlisina syaqi wala mahrum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.